Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah. Ya Ustaz, hari ni kami Ustaz betul. Betul-betul kami Khamis, hari ni. Betul kami ya. Pagi-pagi Ustaz dah kena ni. Saya dah lama tak ke Jumaat. Saya rasa dah sebulan lebih, 2 bulan kita tak ke Jumaat. Baik, Teon. Agak-agak besok saya dapat undangan dah sampai Jumaat. InsyaAllah. Ini 50 kan? Datang Nadine Ustaz. Datang Nadine Ustaz. Boleh? Ada kosong? Bagi yang lain bagi Ustaznya Isau. Wah, itu Ustaz. dia abang Tengok kawasan. sikit Apa ni. kawasan tu Ustaz? Ustaz jangan tak. Belum, InsyaAllah. tak ada hal. Saya pergi Langat, saya beli durian. Saya buat-buat pegang durian, terjatuh durian, sebut nama War. War. Kata, Abang Haji sebut apa? Nama siapa ni? War. Setelah tahu nama War, murah aja dia bagi. Main-main ni. Oh, dahsyat. Abang Nur kawasan ni nama. Jangan Tak Ustaz. banyak War datang bawa cangkul, kubur, terabur durian tu murah ni. Dapat diskaun lah Ustaz, cakap Dapat diskaun lah. Sebut nama War. Saya bawa tanya, kenal War tak? Bawa tanya durian berapa harga. Gurau-gurau lah pagi ni. Saya mungkin dapat semayang sini War. Mungkin lah. Sebab minggu lepas saya tak dapat. Jadi dalam sebulan tu mungkin sampai giliran lah. Jadi kalau saya tak dapat nanti saya cek War. InsyaAllah boleh Ustaz, boleh Ustaz. Jajah lah. Duduk depan sekolah duduk pun tak apa lah. Allahu Akbar. Jangan. Janji boleh solat lah. Teruk lah sekarang ni. Pertama Kalau Ustaz. nak payah. Kalau saya pergi Pak War, jangan duduk saya kat depan. Nanti orang marah. Saya orang luar. Yang bimbang Ustaz, bisa atur Ustaz, bisa atur. Biar orang tak kenal saya. Janggut saya pun saya pakai mask. Biar orang tak kenal saya. Ustaz Tiga pakai tengok. nikah Ustaz, insyaAllah. Pakai nikah. Jadi kau macam wajib semayang pula kan. Abang Zaidan ada pesan ni. Ustaz rendah sikit kamera tu. Okey. Zaidan kita punya juru kamera. Zaidan, kawan lupa nak pakai bedak lah nari, boleh ke? Tak apa. No, Nak pakai bedak pun. macam mana lagi? Allahu Akbar. Lampu banyak dah Ustaz. InsyaAllah boleh nampak dah Ustaz tu. Kan, Abang Man kan? Lampu ada 2 ni. Di kanan ada lampu. Kalau tidak dia bilik ni gelap sikit lah. Lampu yang atas ni dekat atas. Lepas tu ada ni. Saya buat 2 tingkat ni. Atas ni anak saya punya tempat. Dia buat kerja, dia melukis lah apa benda lah macam-macam lah. Dia buat atas. Anak remaja kan, dah 2 hobi je. Jadi bawah ni saya punya lah. Saya punya kawasan lah. Okey. Ustaz jangan lupa rekod. Inna ulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita terus merasakan di hari Khamis yang mulia ni, kita rasakan kekedilan diri kita dengan menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan perkataan ini disebut berulang-ulang. Saya tengok memang kebanyakan penceramah dia akan kata
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila mereka nak memulakan sesuatu kuliah lah. Dan saya selalu tertarik dan memerhatikan guru-guru saya, beberapa orang dan saya tak pernah tanyalah, tapi ada orang lain tanya. Dia nak tasdik dalam hati dia betul-betul, dia nak yakinkan hati dia betul-betul. Sebenarnya dia tak ada upaya untuk berkongsi. Dan mereka jarang menggunakan perkataan mengajar. Sebab bila kita cakap mengajar, kita takut, kita rasa kita pandai. Dan saya pun jarang saya nak guna mengajar. Saya lagi lah, saya takut nak guna, memang saya tak layak pun. Padahal guru-guru yang besar, bukan guru besar, guru-guru yang hebat. Guru besar tu guru kat sekolah tu. Tu pun cikgu juga tu. Padahal guru-guru yang hebat pun, mereka sentiasa bermain di lidah mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak berjaya jumpa mereka, test, cakap, Ustaz, doakan saya. Test pekan tu cukup. Penuh masalah. Dia boleh lihat muka dia rasa tak nasihat orang, aku pun tak. Itulah dia orang itulah Orang macam ni lah yang kita kena ikut sebenarnya lah. Kalau dia kata saya dulu ada degree, ni orang yang ikut. Saya cakap terang lah, saya dulu ada degree dalam bab ni tau. Kalau dia cakap gini, jangan ikut. Saya cakap terang. Kalau nak ilmu boleh dapat, kalau nak berkat tak dapat. Lepas tu pegang watak-watak guru-guru mereka lah. Pas saya ni, guru-guru mereka ni, guru-guru kami ni yang hebat-hebat. Mereka sentiasa meletakkan dalam hati tu. Nak mula kelas ni, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia baca lagi sekali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia siang-siang dia dah serah diri dia dah surrender. Dia dah kata, aku tak daya. Aku tak kuat. Aku tak mampu. Aku hamba yang bodoh. Subhanakala ilma lana ilmu illa ma'ala. Apa yang kau beri. Siang-siang dah lepas tu, the rest serah pada Allah. Yang lebihnya serah pada Allah. Jadi kita masuk kelas ni, kita bawa diri kita yang begitu. Buka je ni, buka je link, dapat je link, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya aku Tuhan nak duduk pada banyak ilmu. Sibuk aku dengan dunia aku, sibuk aku dengan nafsu aku yang berkendak macam-macam. Tiada daya aku Tuhan, tiada daya aku, tapi Engkau lah yang beri aku daya dan kekuatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sematkan hati betul-betul, baru datang belajar. Baru menerima perkongsian. Dengan cara tu kita lagi mudah, bukan saja dapat belajar, tapi dapat mengajar hati supaya dia berada on the right track. Travel Olimpik. Untuk make sure dia berada on the right track. Track apa ni? Landasannya betul. Oh, yang betul. Landasannya betul lah, right track. Dia berada di landasan iman dan Islam yang betul. Supaya kita ni berbeza dengan apa yang kita dah buat dulu. Dulu belajar, dulu mengaji, tapi tak membetulkan hati. Betul tak? Dulu pergi kelas agama, tak pernah rasa macam ni, tak pernah rasa diri ni tak apa. Kenapa tak dengar suara kan? Ada Syariah, tak dengar suara Syariah? Dengar. Orang lain dengar tak? Dengar. Dengar kan? Dengar. Okey. Dengar Ustaz. Kelantan dengar. Syariah kat Shah Alam Kelang je. Okey.
Dengar Ustaz, Takut tapi sangkut. hari ni Ustaz punya ni sekejap hilang, kejap ada. Gambar Ustaz kejap hilang, kejap ada. Saya tak tahu Betul, langit Ustaz betul. ke apa. Sebab kat saya ni jalan dutan memang macam tu. Sama Ustaz. Saya pun sama, putus-putus. Ada tenggelam dulu. Sama, Maman pun sama, putus-putus. Banting Kalau ramai putus-putus, saya tukar sekejap. Alhamdulillah langit okey Ustaz. Sekejap. Saya sangat tinggi. Okey, Patut okey. saya tukar jenis internet. Okey, putus-putus ke? Tak, tadi putus-putus tapi okey dah. Saya keluar balik, masuk okey. Okey. Alhamdulillah lah. Sekarang okey dah. Okey Ustaz, Saya tukar jenis link. Kat rumah ni ada 5G, ada 3G. Jadi saya pakai 5G pula lah. Okey, rasa harap okey lah Memang ada masa ni internet ni dia tak safe, tak labil lah. Okey. Ni staff daripada BPF ni Hilang balik Ustaz. Saya pun sama. Tenggelam. Ya, saya pun. Suara Ustaz hilang-hilang. Itu maknanya internet problem tu. Tak apa. Okey, tak apalah. Dia terus je lah. Sebab ada orang saya guna ni dia clear. Ada orang saya guna ni dia tak clear. Line saya kat Manjung ni pun dengan suara Ustaz sangkut-sangkut sikit. Oh, tak jelas. Saya dengar suara Ani pun tak clear lah. Daripada Manjung. Betul-betul juga. Tak apalah, dia terus lah. Okey je ni. Okey. Saya berjaya ke mari okey lah. Daripada tadi okey, tak ada masalah. Dia tak tahulah kot. Kita terus lah. Okey, tengok kitab ni. Tengok kitab ni. Dekat mana kita berhenti? Kalau kitab Ustaz, baris ke-5. Jangan jadi daun pisang kering. Okey, jangan jadi daun pisang kering. Okey. Kenapa dia kata jangan jadi daun pisang kering? Masa ngaji dulu, apa Ustaz terjemahkan daun pisang kering ni? Pernah tengok daun pisang kering tak? Pokok pisang, Pernah Ustaz. kalau daun dia kering, dia tetap berada di batang pisang. Tahu? Dia tak jatuh. Dia tak luruh. Kecuali kita tarik dia, kita buang dia, baru dia luruh. Saya kalau keluar rumah ni, dekat depan ni ada pokok pisang yang tumbuh ni. Kadang saya perhati pokok pisang ni daun dia kering. Tu saya ingat kitab ni kata, jangan jadi daun pisang kering. Ada yang kering. Sebab daun pisang kering ni dia sebenarnya dia tidak ada memberi apa-apa manfaat. Siapa hilang pergi Facebook tengok. Dengarkan Facebook. Siapa suara hilang pergi Facebook. Ini penting ni nak terang ni. Daun pisang kering ni dia tak ada manfaat dah. Kalau kita buang, kita bakar je. Tak ada manfaat. Kalau daun pisang yang elok ni, muka pertama. Muka 3. Kalau nak kita ni, dia muka 3. Kalau daun pisang yang elok ni, orang buat macam-macam lah. Orang buat bungkus nasi lemak, orang buat bungkus ini, bungkus itu, bungkus makanan. Kebanyakannya orang bungkus makanan. Kalau orang India ni, dia buat macam pinggan. Tu ada nasi daun pisang tu. Dia letaknya makanan tu, dia makan atas daun pisang. Dan daun pisang ni selalunya dia mewangikan nasi lemak ni lah. Lepas tu orang kalau nasi lemak ni kadang-kadang orang nak tawarkan supaya laku, dia tu ada peranan daun pisang ni. Saya beli nasi lemak hari apa tu
Semalam lah. Akak kedai tu kata, Ustaz, tak apa daun pisang tak ada lah. Maknanya dia pakai kertas saja. Dia pakai kertas yang pembalut makanan. Dia kata khabar, kertas kuning. Lalu dia tahu daun pisang, baru tahu ada semak. Dia kata daun pisang tak ada. Dia tak apa, daun pisang tak apa, dia kata. Bila dia cakap daun pisang ni, tu saya teringat dalam kitab tu kata, jangan jadi daun pisang kering. Maknanya dia tak ada bagi manfaat dekat pokok, tetapi dia masih ada kat pokok. Dan kadang-kadang dia merosakkan pokok. Dulu guru kata, kalau boleh jadi apa? Jadi pokok nyor. Pokok nyor lah. Kalau Ustaz Lenggong tu kata, Ustaz Pegalang Ulu kata, Ustaz Ahmad Rozaini, kalau boleh hampa jadi pokok nyor. Atau pokok nyor. Pokok kelapa. Pokok kelapa. Dia pun dia boleh buat manfaat. Dia punya batang kelapa pun orang buat titi. Orang buat tempat duduk. Saya ingat dulu di Kampung Baru. Kampung Baru, saya duduk Kampung Baru kan. Lepas tu saya sekolah rendah lah. Pokok kelapa sudah tumbang. Simpak rumah pemain bola. Lepas tu dia bagi saya je. Lebih kurang bagi saya. Zainal Abidin Hassan. Kenal tak Zainal Abidin Hassan? Dulu-dulu ni player. Dia macam negro. Rambut apa. Kenal Ustaz. Kami dulu panggil dia Din Kongo. Kawan saya lah tu kecil-kecil. Dia duduk depan rumah saya. Kami panggil dia Din Kongo. Dia Zainal Abidin Hassan. Abang dia Hanafi Ali. Lagi seorang tu apa? Khalid Ali. Mereka ni ada beradik. Tapi dia ni dibela oleh pakcik dia. Pakcik dia ni orang panggil Hassan Kongo. Orang Afrika. Orang keturunan Afrika ni lah. Kongo. Memang orang macam orang Arab. Orang Ali ni bapak dia yang sebenar. Jadi kami dulu panggil dia Din Kongo. Sebab bapak dia ni orang panggil dia Hassan Kongo. Bapak saudara dia ni. Jadi bila pokok ni tumbang, impak rumah dia. Bila impak rumah dia, tak tahulah dulu panggil apa kan. Majlis datang, tebang pokok-pokok kelapa sekitar kawasan tu yang dah agak tua. Mereka buat titi. Mensusun lah. 4, 3, 2, 1. Jadi dulu situlah tempat kami lepak dulu, budak-budak duduk, orang tua petang-petang duduk. Tak pernah tengok. Duduk bercerita sampai malam-malam bercerita. Itulah tempat lepak pun dulu. Budak-budak pun main kat situ. Lepas tu dikatakan pokok ni ada manfaat. Lepas tu ada yang ambil bawa pergi kampung sebelah sana buat titi. Buat titi daripada pokok kelapa punya. Tak tahulah, tahan tak tahan tu tidak tahulah. Lepas tu ada makcik-makcik ni ambil lidi. Buat penyapu. Lepas tu buat apa? Buat apa kan? Buat cucuk sate. Buat cucuk sate pun boleh. Penyapu ni lah. Daun ni buat apa cikgu? Daun kelapa ni. Anyam buat kalau daun sawit ni, daun sawit bagi kambing makan. Kalau daun kelapa buat apa? Anyam buat sarung buah cempedak Ustaz. Sarung macam pedak. Oh ya. Buat sarung buah cempedak. Dekat sini sarung cempedak orang pakai kain batik je sarung. Daun ketupat. Orang KL. Ustaz orang KL dulu orang susah-susah dulu daun kelapa tu lah dia anyam buat sarung buat daun ketupat. Cantik lah. Buat atap Ustaz, buat atap. Buat atap. Buat apa? Atap. Buat atap. Atap rumah. Oh ya. Yeah. Atap pondok. Boleh juga boleh. Maknanya everything is useful lah orang kata. Buat atap, Tapi buat gini. pokok pisang pun sebenarnya useful juga Ustaz. Cuma orang tak explore. Batangnya boleh buat tali. Lepahnya tu boleh buat teduh hujan. Boleh buat bungkus nasi lemak, kuih-kuih bingka semua. Kan? Cuma orang tak explore. Cuma guru-guru. Sorry Ustaz. In fact dekat mana? Kat Johor tak silap saya. Batang pisang tu pun dibuat kari batang pisang Ustaz. Oh ya ke? Cuma orang tak kari kawah, tak dia buat export. kari kawah kan? Tadi apa? Suluh dia Ustaz. Kari kawah.
Jadi janganlah salahkan daun pisang Ustaz. Kesian dia. Tak. Cuma dia guru ni kata, dia tak kata jangan jadi pelepah kering. Sebab kalau pelepah kelapa kering, dia gugur. Dia tak efek pada pokok kelapa. Tapi kalau daun pisang kering ni, dia tak gugur, dia tak luruh. Kecuali kita potong. Maknanya jangan jadi kita berada dalam grup yang bermanfaat tapi kita tak boleh dapat manfaat. Maknanya kita jangan jadi benda yang tidak bermanfaat lah. Maknanya tak kuat lagi dah ada gugur. Patutnya keyakinan ini kena jalan, kena kuat. Kena kukuh. Tapi tak kuat, dah luruh dah gugur. Tu dia pesannya. Lepas tu kalau guru-guru belajar ni dia kata biar jadi daun pisang, biar jadi pelepah pisang, biar jadi pokoknya. Kalau kelapa tu lagi dah jadi macam-macam. Kelapa ni kalau dia jatuh, kadang-kadang dia tumbuh buah kelapa lain. Dia punya kulit, sabut dia, apa isi semua dah yang kita tahulah. Dan buah kelapa ni juga dia kata menunjukkan akan kebesaran Tuhan. Apa kebesaran Tuhan? Kelapa ni selalu jatuh. Kadang pokok kelapa tinggi-tinggi. Tapi nampak tak Allah jadikan kelapa ni, dalam dia tempurung, tapi luar dia sabut. Allah jadikan gitu. Dulu guru kata gitulah. Kita ni orang Kuala Lumpur dengan teropong-teropong tu. Sabut. Bila sabut, kalau buah kelapa ni tak ada sabut, dia hanya tempurung kelapa, kalau jatuh, memang kita tak makan lah kelapa. Jatuh. Kelapa ni bila jatuh, dia ada sabut. Sabut inilah yang ada. Dan dia tidak pecah kat tempurung. Kalau tidak berkecai buah kelapa tu Ustaz. Buah kelapa tu tak pecah lah. Buah kelapa tak pecah. Jadi dengan melihat buah kelapa je dulu guru kata apa engkau akan rasa hebat dan bijaksana ya Allah. Dia boleh absorb hentakan. Dia boleh absorb hentakan. Buah durian jatuh, dia bertinggi. Jatuh ke bawah. Tapi buah durian dalam tak hancur. Itu lambat. Kalau kita buka buah durian tu, dia elok. Dia tak hancur. Padahal dia jatuh. Dia tempat tinggi tu. Buah durian, pokok durian. Kalau depan rumah saya ada pokok durian. Dah lama tak buah. Tahun lepas dia ada buah. 2 biji, 3 biji ke buah. Dia mengajuk tu Ustaz. Tak tahu dia mengajuk ke apa lah. Tapi memang dah lama tak buah. Orang kata asapkan apa. Lah kita pun tak pandai buat begitu. Apa dia jatuh. Tauhid ni dia cerita pasal daun pisang kering, dia cerita pasal benda ni. Tujuan dia kita jadi macam mana manfaat ni buah ni pada masyarakat. Biarlah kita ni jadi manfaat pada diri kita sekurang-kurangnya pada diri kita. Sekurang-kurangnya pada diri kita. Jangan merosakkan suatu suasana yang baik. Masuklah kadang-kadang zaman ni dalam WhatsApp group lah. Jangan create something yang boleh menyebabkan orang berbalah dalam WhatsApp group. Jangan terutama sekarang ni, jangan masuk cerita politik dalam WhatsApp group. Saya nak beritahu lah. Saya nak beritahu. Jangan masuk cerita politik terutamalah. Sebab kita hormatlah pendapat orang lain. Kita jangan seperti nak bincang, pergi bincang dalam grup politik. Jangan masuk dalam grup kita. Nanti orang kata A, orang kata B, orang kata C, A, B, C, buat grup pula bergaduh. Lama besok, dah tak nak belajar agama dah. Jaga-jaga. Akhir zaman ni dia banyak fitnah. Jangan jadi daun pisang kering. Tak ada manfaat langsung. Jadi, somebody boleh orang faham pada agama, boleh tolong, beri semangat pada orang, boleh tolong, doakan orang dalam musibah. Itu yang terbaik lah. Okey. Jangan jadi daun pisang kering. Okey. Kita baca atas sikit dulu Dan tiada sah. Dia kata sini lah. Bila kita cerita sini. Dia kata. Tujuan musannif ni. Yang kita cakap begini tu. Dia nak bicarakan pasal 2 ni. Yang kita last kali kita kata ni. Dan tiada sah, dia kata tu,
Atas sikit, baca atas sikit. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Maknanya tiada sah iman tanpa Islam, maknanya, dan tiada sah melainkan dengan i'tikad jazam. Dan jangan jadi daun pisang yang kering. Maknanya jangan jadi orang yang tidak ada memberi apa-apa manfaat. Jadi ini saya tak nak cerita, saya biarkan ini sebagai nota saja sebab orang BPF dah ada dah. Dah belajar ni kat surau. Cuma kita cerita ni, iman Islam dan Ihsan ni. Okey. Ini adalah sedikit makna sebab kitab ni dia akan cerita Islam dan iman. Jadi ambillah nota ni sebagai apa yang kita pernah bincang dulu. Mula-mula tahu dia punya pada luar. Ingat iman, Islam, iman, ihsan. Ingat dulu nombor satu, dia adalah rukun agama. Tiang agama. Dia adalah tiang agama. Dia adalah rukun agama. Tunjang, tiang pada agama. Agama ni benda asal dalam kehidupan kita. Agama ni nikmat yang paling besar yang kita ada. Tapi fahamlah agama ni apa. Tu nak kena faham agama ni. Tu Syekh siapa kata? Syed Qutb kata, antara benda yang bahaya selain daripada tiada agama, benda yang bahaya juga apabila salah faham tentang agama. Salah faham. Kalau salah faham tentang agama, maksud apa? Salah faham tentang iman, salah faham tentang ihsan, salah faham tentang Islam. Jadi usaha kita ni nak meletakkan diri kita faham pada agama. Allah Ta'ala dah beri signal melalui lidah Rasulullah. Apabila seseorang itu nak diberi kebaikan, apabila Allah nak seseorang itu diberi kebaikan, Allah nak dia jadi baik. Bila Allah nak dia jadi baik, tak ada siapa pun yang bertahan. Allah nak takdirkan dia jadi baik. Maknanya apa? Nanti lidah dia baik, telinga dia baik, mata dia baik, kaki dia pergi tempat baik, tangan dia buat benda baik. Kalau Allah nak dia jadi begitu dan akhirnya mati dia baik. Mata dia baik ni nama dia apa? Ini nama dia Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Inilah perjalanan dan kenderaan orang-orang yang menuju pada redha Allah. Itu nama dia mati baik. Itu nama dia mati baik. Dan tanda yang ada pada hadis, Allah beri dia faham pada agama. Allah beri dia faham pada benda hijau tu dalam gambar tu. Ni. Jadi nak faham ni, mesti lepas tu ada yang banyak diceritakan. Sebelum dia pergi pada sifat 20, lain lah. Kalau kita tak faham ni, maknanya satu signal yang tak baik. Apa signal yang tak baik? Na'udzubillahi min zalik. Takut Allah tak nak kebaikan tu pada kita. Kalau Allah tak nak, kita usaha pun kita tak boleh jadi orang baik. Kalau Allah kata B, kita tak boleh dapat A. Kita mesti kalau Allah kata B, ialah B. Kalau Allah kata A, kita tak boleh dapat B. Kita buat B pun tak dapat. Tak siapa boleh tahan Allah punya kehendak. Dia punya kudrat. Kenapa? Dia punya iradat. Kenapa? Dia memiliki kudrat. Dia memiliki kekuatan. Dia memiliki kuasa. Tak siapa bertahan dia. Jadi, suatu dikatakan apabila Allah nak seorang itu jadi baik, dia beri faham pada dia akan agama. Agama ni asal
cerita umpama ni macam mana, beza, ni apa beza, ni apa takrif. Itu memerlukan duduk belajar. Ini tiga ni nama apa ni? Tiga ni nama ni tiang agama. Tiga ni. Nampak lama saya ni? Ni. Ini nama dia tiang agama. Ini nama dia rukun agama. Ini nama dia tunjang agama. Ini nama dia asas agama. Ini nama dia pokok yang utama pada agama. Kalau orang putih dia kata pillars. Tiang ni pillars. Jadi kita kena memahami tiang-tiang ni. Kita kena memahami tiang-tiang ni. Sangat menakutkan kebanyakan orang dia jadi tak faham benda ni. Dia tak faham benda ni. Please. Jangan keluar daripada kelas ni sekarang. Jangan pergi tukar tajwid. Tajwid besok-besok boleh belajar. Ini benda penting. Kalau kita tak faham ni habis. Ini benda very basic. Ini tunjang dia. Jadi dalam kitab-kitab bertulislah ni. Faham dulu Islam, iman, faham dulu pada istilah. Pada bahasa. Bahasa ni lurah. Lurah ni bahasa. Bahasa Melayu kata bahasa. Lughatul Arabiah, bahasa Arab. Islam ni maksud dia serah. Patuh. Ikut arahan. Kalau pada istilah, dia terima, hati dia terima. Apa saja yang Rasul datang, lepas tu dia amalkan pada perbuatan dia. Iman ni dia yakin. Ambil nota ni, print, nanti baca balik. Tasdik ni nama dia yakin. Dia yakin dengan apa yang Rasulullah bawa pada dia. Okey. Dalam kitab juga disebut, mereka mengumpamakan iman dengan Islam ni yang berita. Bagi pelita. Minyak pelita itu dikatakan macam Islam. Maknanya kalau kita banyak lagi semayang, banyak lagi buat amal-amal zahir ni, kita banyak lagi sedekah, kita banyak lagi buat amal zahir, benda-benda dalam Islam ni, sama ada benda tu utama, solat, puasa, banyak lagi puasa sunat, maknanya kita banyakkan minyak dalam pelita yang menyebabkan iman ini akan makin kuat dan dia saling perlu memerlukan. Kalau minyak sikit, amal sembahyang sunat sikit, puasa sunat sikit, benda-benda amalan lain sikit, maka iman ni akan malap. Kenapa cahaya ni malap? Kerana minyak ni malap. Dan dia saling perlu memerlukan. Iman tidak sah tanpa Islam, Islam tak ada sah tanpa iman. Cahaya, kalau tak ada sumbu dia ni, kalau tak ada minyak, cahaya tak keluar. Kalau tak ada minyak, cahaya tak keluar. Kalau cahaya aja, minyak tak ada, cahaya ni padam. Itu tak hidup juga. Jadi dia interrelated. Ini kaitan antara iman dan Islam ni. Tak sah iman kalau tak ada Islam, tak sah Islam kalau tak ada iman. Jadi nak kena faham dua ni dulu yang penting. Apa dia iman, apa dia Islam. Ni perumpamaan yang dibuat oleh guru-guru dalam kitab lah. Yang kita catat dulu lah. Cuma belajar dulu tak adalah dia ukim macam ni. Saya yang ukim ni. Okey. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Nak faham. Islam ni maknanya menurut perintah Allah dan perintah Rasul dengan mengerjakan barang yang disuruh dan
meninggalkan meninggalkan apa? Meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi yang kita kata sorry, bila seorang itu dia menurutkan perintah dalam Islam ni, maknanya dia semayang, dia puasa, dia keluar zakat, dia tunai haji, secara keseluruhannya dia juga meninggalkan perkara dilarang. Maka itulah dasar daripada Islam ni. Apa orang suruh buat, kau buat. Apa orang suruh tinggal, kau tinggal. Dan orang yang mengamalkan perintah-perintah dalam Islam ini, pada penerangan yang minggu lalu, dia digelar sebagai apa? Mukmin. Muslim. Orang yang mempunyai keyakinan yang betul pada iman dia, dia dipanggil mukmin. Ingat tak slide ni? Ni, nampak yang merah kat bawah ni. Nampak ni? Bukan ni. Sekejap. Ni. Kita baru sampai ke ni. Hasil pada amalan Islam ni adalah Muslim. Hasil pada iman ni adalah mukmin. Okey, kan kita terang. Ni. Tengok balik ni. Jadi Islam ni diturut perintah. Semayang. Semayang. Dasar dia itu. Puasa. Maknanya kalau dia tak buat benda-benda yang asas ni, robohlah agama ni sebab dia dah dia amalan batin. Iman ni dia berkaitan dengan pegangan pada hati. Dia ngaku pada lisan. Dan sekian barang yang disampaikan oleh Rasul pada pojaan agama. Dan dia terima dengan dengan mudah. Dia tak berbahas lagi, dia tak fikir lagi, dia tak apa lagi. Dia tetap terima 24 jam. Dia tetap terima 24 jam. Islam ni amalan dia ada mukayat, ada kait-kait. Subuh. Lepas tu tak ada semayang dah. Zuhur pun wajib semayang. Lepas tu tak semayang dah. Dia ada masa-masa tertentu. Tapi iman ni kena 24 jam. Hati dia mesti 24 jam kata dia percaya pada Allah. Tak boleh petang percaya, pagi tak percaya. Tak boleh. Gagal iman dia. Kalau saat dia kata dia tak percaya tu, petang tak percaya, pagi besok percaya. Lepas tu satu lagi tiang. Itu nama apa tu? Itu nama ihsan. Bila Rasulullah ni, Malaikat Jibril turun dan bertanya kepada Rasulullah ni, apa ihsan? Rasulullah kata, tu jawapan tu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat akan Allah dan jika tidak, maka ianya melihat akan engkau. Rasa Allah melihat itu nama dia ihsan. Rasa ni pada hati. Iman ni pada hati. Islam ni pada zahir, amalan zahir. Rasa ni pada hati. Iman pada hati. Islam pada zahir. Semayang ni zahir lah. Tunduk, rukuk. Puasa ni zahir lah. Tahan badan, jangan makan, jangan buat benda-benda gini, jangan buat benda gitu. Jadi Islam ni zahir, iman ni batin, ihsan ni batin. Jadi tiang agama ni didorongkan oleh satu benda. Faham tiga-tiga ni dengan betul, faham dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya kita benar-benar dikatakan memahami agama. Ni ramai yang orang tak faham. Adalah sifat qalbi. Itu ihsan tu dekat hati. Yang suci dan ikhlas ada pada tiap rukun iman dan Islam.
Semayang dengan ikhlas, semayang dengan rasa-rasa betul Allah suruh, semayang dengan tak ada riak, semayang dengan khusyuk, semayang dengan rasa hati rasa Allah hebat hingga lahir rasa gerun, semayang dengan rasa harap, terimalah semayang aku Tuhan. Itulah semayang hamba, dia harap Allah terima. Dia rasa malu, banyak kekurangan, dia merasa Allah itu agung, hati dia hadir. Itu solat itu dikatakan solat itu telah mencapai tahap ihsan. Saya cakap banyak kali, kalau solat tidak mencapai tahap ihsan, tapi kalau dia tak mencapai tahap ihsan, maka dia ternafi daripada mendapat apa? Pahala. Ganjaran pahala. Dia tak dapat pahala tau. Semayang tak khusyuk, tak dapat pahala. Semayang tak ikhlas, tak dapat pahala. Tapi kalau rukun betul, syarat betul, sah. Dia sah lah. Sah memang sah. Tapi tak dapat pahala. Kosong lah buku dia nanti. Tapi kalau rukun bersalah, syarat pun ada buat salah, itu bukan saya tak dapat pahala, itu berdosa pula. Kenapa? Dia dikatakan tidak mengerjakan ibadah. Baik-baik tau. Ini yang banyak berlaku. Saya cakap ni banyak kali. Sebab saya tengok, saya dengar, saya bimbang betul. Ini yang banyak berlaku sekarang. Ia meliputi segala tindak tanduk manusia dalam mengerjakan satu amalan terhadap Allah. Dengan mendalami ilmu Allah. Jadi kena dalami ilmu-ilmu hati ni lah. Macam mana nak khusyuk solat, macam mana puasa ni, nak memaham konsep dia supaya dia dapat faham betul-betul puasa ni ada ihsan. Biar puasa ni ada ihsan. Kalau puasa tak ada ihsan, kalau betul syarat rukun puasa, dia dapatlah pahala. Tak ada masalah apa-apa. Tapi sebab bukan dia salah puasa dia. Tapi kalau dia puasa dia tak membawa roh, maknanya dia tak dapat pahala. Maknanya puasa ni kena puasa seorang hamba. Maknanya tahan diri ni dia tak makan bukan sebab bulan puasa. Kerana Allah suruh aku tahan diri sekarang, aku tak makan. Aku tak buat benda-benda yang kau-kaut, aku tak buat. Kenapa? Aku puasa. Aku tak ngumpat, kenapa? Aku puasa. Puasa itulah nama dia ada ihsan. Sedekah dengan rasa apa? Allah suruh. Benda gini dia katakan ihsan. Kalau kita sedekah, kenapa sedekah? Ada duit pun tak ada buat apa, dia kata bagi je lah. Itu bukan ihsan. Dapat pahala, dapat pahala, kenapa? Tak dapat pahala, kenapa? Tak ada ihsan. Baca Quran, mesti ada ihsan. Kenapa baca Quran? Ini mujizat ni. Rasulullah suruh aku baca. Aku taat pada Rasul aku. Pahala dapat pahala. Baca. Kenapa? Orang soleh dia baca Quran. Jadi aku tiru watak-watak orang soleh. Orang soleh banyak baca Quran. Aku tiru watak-watak orang soleh. Kenapa? Orang soleh ni ulama'-ulama'. Ulama' ni apa? Ulama' ni pewaris Nabi. Aku tak jumpa Nabi. Tapi aku jumpa pada ulama' ni. Aku ikut watak mereka. Aku ikut ajaran mereka. Itu nama dia ihsan. Kak Adizah saja. Azlin. Ustaz, yang dekat skrin tu, slide tu, yang bahagian ihsan tu, boleh dengar Ustaz? Dengar. Boleh dekat bahagian ihsan tu ada tertinggal satu perkataan tu Ustaz. Apa? Ayat dia tu, bahawa engkau beribadah akan Allah dengan seolah-olah engkau melihat dia kan, akan dia, betul? Engkau melihatkan dia. Ustaz betul tu? Perkataan melihat tertinggal tu. Tertinggal Kau, melihat. okey. Terima kasih. Engkau melihat akan dia. Sekejap, saya betulkan. Terima kasih. Spelling yang sebelumnya pun tak betul tu Ustaz. Oliha tu. Okey, tak apa. Saya betulkan. Terima kasih.
Dan jika tidak, maka ianya ni Allah lah bukan kau. Okey. Siapa dah boleh betul-betul kan Jadi dah betul ni baru snap balik, but nanti barulah kita simpan lah. Ustaz nak tanya boleh tak? Sila. Dulu Ustaz ada cerita kisah yang Rasulullah dia tersenyum, sahabat pun tersenyum kan. Sahabat tanya, kenapa kau senyum ya Rasulullah? Rasulullah cerita yang dia melihat kejadian di dalam di hari akhirat, yang bila Allah kata orang tu masuk neraka, dia berlari masuk neraka. Dia berlari kan? And then malaikat tahan dia, kenapa kau berlari? Dia kata sebab aku dekat dunia dulu aku tak patuh perintah Allah, dekat akhirat ni aku nak patuh perintah Allah. Jadi Allah kata masuk neraka, aku pun masuk neraka. Dekat sini Ustaz ceritakan di hujung hadis tu dinyatakan akhirnya Allah, sebab dia patuh pada Allah, jadi akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga. Ya. Adakah dia dimasukkan dalam syurga setelah dia disiksa dulu sebab dosa dia banyak di dunia? Dalam tu dia tak cakap siksa. Maksudnya dia direct terus. Di daerah ni dikata dengan malaikat, aku masuk sebab aku patuh. Allah dah suruh aku masuk je lah, dia kata. Itu Rasulullah tersenyum tu. Akan berlaku orang macam ni, ada orang macam ni akan berlaku. Maknanya Ustaz, sebab tu ada orang diampunkan di akhirat pun ada. Ada orang diampunkan di akhirat pun ada. Ada orang diampunkan di dunia pun ada. Ada orang diampunkan di dalam barzah pun ada. Ada orang diampunkan waktu dia nak mati pun ada. Sebab tu jangan berputus asa, atau kita melihat seorang itu dia tidak dalam syariat, jangan putus asa untuk doakan dia. Okey, Kak Azlin? Ustaz, macam mana dengan ada istilah hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Hak Allah ni maknanya kita kena tunaikan apa saja yang kita tak semayang, kita kena qadha, kita mesti qadha. Itu kena qadha. Itu hak dia. Kalau semayang tak betul, kena ulang. Itu hak dia. Dan Allah juga berhak untuk mengampunkan dan tidak mengampunkan. Allah juga berhak untuk menerima amal dan tidak menerima amal. Tetapi Allah akan terima amal, sah ke tidak sah, terima ke tak terima, akan berdasarkan apa hukum syarak yang Allah dah tentukan. Allah tak mungkin janji dia. Dan Allah tak mungkin janji dia. Allah berpegang innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkin janji. Kalau Allah kata aku nak ampunkan orang-orang yang mau ampun, Allah akan berikan ampunan. Maknanya orang tu dia kena taubat dengan syarat yang dah telah ditetapkan. Kalau tak ikut syarat, maknanya tak adalah dikatakan mohon ampun. Kalau tak ikut syarat taubat, tak adalah dikatakan dia bertaubat. Jadi dikatakan Allah tu menerima taubat, menerima syarat dia, ada kesempurnaan dia kan. Tanda dia diterima macam mana. Kita just follow the procedure lah. Ikut je lah apa prosedur yang ulama ajar kita dan kitab-kitab mereka. Kita ikut, kita belajar, kita faham. Dan Allah akan menunaikan hak dia. Dia boleh mengampunkan manusia. Rasulullah sampai tersenyum dengan cerita tu. Dia mendapat wahyu, dia tersenyum dengan cerita tu. Bagaimana orang ni, kau masuk neraka sekarang. Dulu kat dunia dia ingkar. Sekarang dia kata aku nak patuh pada Allah, aku nak lagi masuk neraka. Sampai sekali. Maka Allah Ta'ala melihat dia masih lagi ada rasa nak patuh tu. Dengan rahmat dia, dia tarik orang ni masuk syurga. Mari kita lihat Yang saya dah cerita dulu kan, kisah seorang lelaki yang takut pada Allah kan. Dia pesan dengan Allah, sekejap dia dah 8.50. Betul ke jangan
Betul. Ustaz, 65. Dapat 53 Ustaz. Pencap je. Masa mencuburi kita Ustaz. Bagaimana orang lelaki yang kata dengan anak dia, nanti kalau ayah mati, ayah dia jahat, ayah mati kau tumbuklah, kau bakarlah mayat ayah, kau tumbuklah tulang ayah, kau buanglah ke laut. Sebab ayah tak nak ditanam, ayah takut nanti dihidupkan balik, nanti ayah kena seksa, ayah ni jahat. Sekarang ni bawa ayah taubat. Kisah Bani Israel yang Rasulullah kata kan, akhirnya bila dibangkitkan nanti, di akhirat nanti, Allah tanya dia balik, kenapa dulu kau wasiat dengan keluarga kau suruh buat gini? Aku takut ya Allah, aku banyak dosa, aku takut kau siksa aku. Allah kata apa? Sebab kau takut dengan aku masuk kau syurga. Tengok Sebab tu nak kena rasa takut. Takut, tak belajar pada ain. Nanti tak faham, nanti amalan salah, nanti akidah tak betul. Takut nanti Allah siksa. Kena ada rasa takut, kena ada rasa bimbang lah. Okey. Tengok yang warna pink tu, telah disebut bahawa iman dan Islam ini adalah sebahagian daripada. Dia nak terang dua ni dululah. Tapi bila amalan iman dan Islam ini, dia ada membawa hati membawa hati, solat dia bawa hati, solat dia khusyuk, maka perbuatan Islam itu, sembahyang itu contohnya, dia telah mencapai tahap ihsan. Tahap ihsan. Bila sampai tahap ihsan, maknanya dia telah mendirikan agama dia dengan solat. Okey. Bila dia mengucap dua kalimah syahadat, aku naik saksi, dia faham. Dia faham makna naik saksi ni apa. Dia faham Allah ni siapa. Allah ni Tuhan. Allah ni apa? Nama zat Tuhan. Yang bersifat apa? Ketuhanan. Dia faham, dia amal, dia faham. Jadi mengucap itu, pegangan dia selama hidup itu, aku nak saksi dia Tuhan dari Muhammad itu menjadi tahap dia, tahap ihsan. Kalau dia ucap aja, sahlah Islam. Tak sah di Tahap bibir. ihsan, kenapa? Sebab dia tidak faham. What? Tak, betul. Tadi atas ucapan saja Ustaz. Ya, atas ucapan sajalah. Maknanya dia tak ada ihsan. Kita ni, sebab dia tiga ni, kalau satu roboh, dia akan roboh. Satu roboh, dia akan roboh. Sebab tu, dia tulis ni, kitab-kitab ni, mereka tulis, ini tunjang, ini asas, ini rukun, ini benda utama, ini perkara utama, ini rukun pada agama. Lepas tu kita kena usahakan amalan Islam mesti tahap capai pada tahap ihsan. Iman pada Allah mesti bawa hati betul-betul yakin pada Allah mesti capai tahap ihsan. Bukan pada ilmu yang bermain pada akal. Jika agama itu dimisalkan seumpama satu tubuh, ulama tulis dalam kitab-kitab mereka ni, batin, jantung, hati, dan lain. Dan Islam itu anggota zahir, kepala, telinga, kaki, tangan, mata, apa sajalah anggota zahir. Maka Islam itu adalah roh bagi tubuh itu, agama. Nampak tak? Satu anggota dalaman, itu nama dia iman. Satu anggota luaran, itu nama dia Islam. Dan nyawa bagi tubuh itu adalah roh. Itu nama dia apa? Roh tu umpama apa? Ihsan. Semayang, kalau tak ada ihsan, mana tak ada roh. Maksudnya semayang tak ada penghayatan. Jadi macam menghantar bangkai pada Allah. Ini dulu guru-guru cakap. Menghantar bangkai pada Allah. Hari-hari hantar bangkai pada Allah. Kenapa? Semayang tu tak ada ihsan. Semayang tu tak ada roh. Maksudnya semayang tak ada khusyuk. Semayang tak ada ikhlas. Semayang tak ada rasa mengharap. Semayang tak ada rasa Allah ini hebat. Semayang tak ada rasa gerung. Bila tak ada gitu, tak ada roh. Hantar solat pada Allah, maknanya menghantar bangkai pada Allah.
Kenapa? Ihsan tu roh dia. Selama ni tak ada roh. Sedekah tak ada roh. Taat pada suami tak ada roh. Masak untuk keluarga tak ada roh. Tak ada roh. Kenapa? Tak ada ihsan. Tak ada keikhlasan. Tu semua lah. Keikhlasan tu bukan ihsan tu. Tak ada ikhlas, tak ada khusyuk. Tak ada perasaan. Perasaan ada. Tapi perasaan yang betul pada Allah tak ada. Perasaan lain ada. Pemarah ada kadang-kadang. Jadi rasa dalam ibadah ni, rasa tu, peranan hati tu, di samping kita dah beriman, kita lepas tu buat amalan Islam, kita semayang contohnya, mesti ada roh. Tu nama dia roh amal. Apa-apa lah. Niaga ke, bekerja ke, suatu kejadian dengan anggota zahir dan batin saja. Orang kalau cantik sekalipun, kalau dia tak ada nyawa, kalau tanam. Betul tak? Kenapa? Biarlah beberapa hari dia akan busuk. Lepas tu jenazah ni tak boleh lama-lama. Takut nanti dia berbau. Dia bau jadi aib pada diri dia, pada keluarga dia kadang. Tak payah tunggu-tunggu. Saya pernah tengok lah kerana jenazah ni dah habis semai jenazah lah ni. Ada pula telefon anak dia pun sampai on the way. Padahal anak dia dekat Kuala Lumpur je. Jenazah tu kat Melaka. Dah tunggu pula anak dia kata nantilah ni tengah masuk ni jam yang berdua. Dah orang tunggu kat rumah ni. Patutnya bumi je. Betul tak? Padahal dia dah meninggal semalam. Ada pula jadikan ada masalah gitu. Lepas tu roh ni lah yang penting dalam amal ni. Yang bawa kesan pada hati kita adalah roh. Semayang yang bawa kesan pada hati kita ialah roh. Puasa yang bawa kesan pada hati kita adalah roh. Roh. Jadi penerangan pada benda ni kita kena faham sungguh-sungguh perbezaan-perbezaan ni supaya kita faham tiang agama ni apa. Lagi satu ulama bagi contoh apa? Ini kitab dulu masa belajar lah lama-lama kitab ni. Iman itu umpama pelita. Dia satu pelita. Islam itu umpama minyak pelita. Maka terang pelita itu dan kuat cahaya je dengan banyak minyak. Malap atau kurang cahaya itu dengan kurang minyak atau habis minyak. Maksudnya kalau kita lagi banyak buat solat sunat, kalau kita banyak buat solat sunat, maka lagi kuatlah pelita tu. Pelita tu apa? Cahaya tu apa? Cahaya iman. Kita banyak berpuasa sunat, maka banyaklah cahaya iman. Kita banyak baca Quran, maka itu macam minyak yang diisi pada cahaya iman ni. Maka bersinar lagi lah iman tu. Dia vibe besar. Dia begitu-begitu. Lagi kuat iman, perlu memerlukan. Tak sah iman tanpa Islam. Tak ada sah Islam tanpa iman. Rasa boleh beza tak tiga ni apa? Pada asas. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Setuju tak saya cakap? Kalau tak belajar, tak faham. Kalau boleh tengok carta je lah. Islam, iman, ihsan. What's the difference between these three? Tak tahu. Apa beza antara tiga ni? Tak tahu. Macam mana nak di-differentiate? Ini. Tak tahu. Apa peranan ini? Bagaimana saling kait-mengait antara ini dengan ini? Apa contoh nak menerangkan ihsan ini pada Islam? Apa contoh menerangkan ihsan ini pada iman? Kalau tak belajar, minta maaf, tak faham agama. Bila tak faham agama, minta maaf, tanda Allah tak nak kita jadi baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang tadi yang Ustaz bagi contoh iman tu api pelita, Islam itu dia punya minyak. Islam itu dia minyak. Dia nak cakap apa? Dua-dua ni saling kuat menguatkan. Saling perlu memerlukan. Macam gambar rajah tadi yang kita tunjuk tadi lah. Yang ni lah. Yang ni lah.
Kalau tak ada minyak, tak adalah kuat iman. Kalau semayang dia tak ada, semayang sunat pun dia tak ada buat banyak, tak adalah kuat iman. Dan dia vice besar ni maksud dia Ustaz, apa? dia bergantung pada niat Ustaz atau perbuatan kita. Iyalah, apa pun mesti dengan niat. Jadi niat yang betul ni, perbuatan yang baik ni, itu nama dia roh. Itu nama dia ihsan. Sekarang ni apa yang penting, semayang dah semayang. Contoh semayang lah kalau nak mudah nampak. Contoh semayang. Semayang ni yang penting betulkan kaedah dia dulu. Rukuk. Macam mana nak buat rukun dengan betul. Disampingkan, fahamkan bagaimana semayang ni nak mencapai taraf tahap ihsan. Tahap ihsan. Macam mana? Dengan memainkan peranan hati. Ikhlas macam mana dalam semayang, nak rasa harap macam mana dalam semayang, nak rasa takut pada Allah dalam semayang macam mana. Kena main peranan hati dalam perbuatan solat ni. Contoh solat lah. Kita solat ni hasil apa? Hasil iman kita pada Allah. Yakin kita pada hari akhirat. Betul tak? Percaya kita dengan khabar Rasul. Jadi dia begitu lah. Dia saling kait mengaitkan, dia saling kuat menguatkan, dia saling sah mengesahkan, dia saling perlu memerlukan. Okey. Nanti Ustaz, tumpang sekejap nak tanya. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz hilang. Hilang kat lain tu kot. Ustaz lain tu. Ustaz buat magic kan dia hilangkan diri dia. Tering ada sebelah buat Abang Azhar. Pinggang dia tu. Yalah, itulah teknologi. Itu bawa masuk. Abang ambil alih abang. Ketua kelas ambil alih sekejap. Saya promote durian Blackthorn. Tu dia Ustaz. Nanti minggu depan kita dah tengok slide ni. Saya masih lagi nak sambung penerangan iman, ihsan, Islam, iman dan ihsan. Ini dah semua dah ada perumpamaan ni. Umpama dia macam tubuh, umpama dia macam pelita. Dia dah bagi umpama ni. Ustaz, itu yang Kak Ina nak tanya tu, apa ni macam bila buat penerangan pasal Islam adalah seperti minyak pelita, iman adalah seperti pelita Jadi bila ada minyak baru pelita boleh menyala. Nak kaitkan pelita ni juga dengan ihsan tu. Ihsan ni sebagai apa dalam pelita tu? Okey. Ihsan ni sebagai apa? Ihsan ni sebagai nyawa pelita tu lah. Apa nyawa pelita ni? Minyak. Minyak pun ya. Minyak. Apa nyawa pelita ni? Puluhan nyawa ni. Sumbu tu kena ada. Tak ya juga. Kalau tak ada sumbu dia tak boleh kaitkan iman dengan Islam. Sumbu ni kena ada. Asas dia lazim asas. Jadi terangnya tu itulah baru layak dia panggil pelita. Dia terang tu apa? Dia punya apa? Cahaya. Iman. Cahaya tu dia panggil apa? Iman. Cahaya tu dia panggil roh dia. Roh tu lah ihsan. Okey. Kerang tu, sifat kerang tu. Sifat kerang tu dia panggil ihsan. Semayang, sifat khusyuk tu lah dia panggil ihsan. Semayang, sifat ikhlas tu dia panggil ihsan. Kayaknya boleh faham ni. Dia lagi mudah dia faham pada apa tau? Pada tubuh. Sebab bila relate dengan pelita tu baru nampak macam Islam ialah minyak pelita. Bila minyak macam pelita, tubuh. Macam tubuh dia kata kan. Mata, telinga, tangan, kaki adalah apa? Adalah Islam. Iman apa? Iman jantung, paru-paru, tak apa benda semua dalam badan kita ni. Tu nama dia apa? Itu nama dia iman. Tapi jantung ni dia tak hidup.
Telinga ni kalau cakap tanpa ada nyawa. Nyawa tu apa? Roh. Roh. Roh ni apa? Ihsan. Roh tu ihsan. Dia nak menunjukkan berfungsi. Solat yang dibuat ni boleh berfungsi membentuk diri orang. Iman yang diyakini ni dapat berfungsi membentuk peribadi orang pada jadi orang beriman. Dengan adanya peranan ihsan, peranan roh. Kalau solat tak ada roh, dia sah memang sah. Tapi dia tak ada buat, dia tak ada nyawa. Ulama kata kita hantar bangkai. Kita hantar bangkai pada Allah setiap hari. Setiap hari 5 kali sehari. Jadi usahakan ihsan ni. Usahakan ihsan ni. Kita faham cara dasar dulu, kita usahakan ihsan. Okey. Nanti kita nak terang lagi minggu depan. Saya saja tulis dalam bahasa Jawi ni, saya saja nak try, sorry. Tapi saya baca juga dalam bahasa Rumi. Boleh baca kan? InsyaAllah. Ni kurang ya, marbuta apa? Takut jadi macam Suhudin lah Ustaz, sekali dia tulis Arab ni Ustaz. Alif, ya, mim, buaya. Syariat tu. Ustaz kurang lah. Ni? Ilmu fiqah. Boleh baca okey lah tu. Ini hukum syarak. Ini apa? Taklifi. Boleh baca dah. Tulis Arab pun boleh baca dah. Haram, makruh. Alif, ya, mim, buaya. Alif, ya, mim, buaya. Sunat, haram. Wajib, sunat, haram, makruh. Makruh. Apa depan tu apa? Makruh. Mubah. Mubah. Mubah ni apa? Betul? Harus. Oh. Boleh saya tulis harus, saya tulis mubah. Supaya apa? Ada perkataan lain bagi harus ni mubah. Jadi kita tengok kita nanti mubah. Oh, mubah ni aku tahu, aku dah belajar dulu. Dia harus. Okey, tak apa. Nanti kita belajar ni pula. Supaya lebih faham tiang-tiang agama ni. Muka satu ni dulu. Okey, insya-Allah. Ya. Mustahil macam ada dua mustahil tu, wajib dan wajib dan mustahil. Harus. Harus. Wajib dan mustahil. Nanti kita terang nanti macam mana dan bagaimana bagaimana dan macam mana dikatakan jumlah 50 ini pada apa dia dapat. Kita terangkan cara kasar dulu lah. Lepas tu bagaimana peranan 3 ilmu ni lah. Tauhid, fiqh, tasawuf ini dia mengisi dekat mana. Dan 3-3 ini dikatakan fardu ain ni. Kenapa dikatakan fardu ain? Kita nak pegang agama ni sungguh-sungguh. Bila kita belajar fardu ain ni, kita dalam proses memahami kehendak Islam, kehendak iman, kehendak ihsan. Bila kita belajar, kita faham, kita buat, kita belajar, kita faham, kita buat, kita belajar, kita buat. Dalam cara tak langsung, kita mengukuhkan agama kita. Agama apa? Agama Islam. Jadi, ulama' dah sediakan modul. Dia terangkan perbezaan begini. Terangkan begini. Saya faham. Dengar cakap saya. Kalau first time belajar, first time baru tahu Islam ni macam mana beza dengan iman, dia akan nampak kelabu asap sikit lah. Jangan risau tentang kelabu asap ni. Satu hari nanti kelabu asap ni akan pergi. Bila ditiup oleh angin cahaya faham. Ditiup oleh angin faham, lama kelabu hilang. Tiup lagi angin faham, lama kelabu hilang. Lama clear betul apa Islam, apa iman, apa ihsan. Amin. Mula memang kelabu asap. Sebab dah lama tak belajar, umur dah tua, kelabu asap. Asap ni tebal sangat. Jerebu. InsyaAllah. Jerebu tebal sangat. InsyaAllah. Jadi nak clearkan jerebu ni, tiup dia dengan angin. Angin apa? Angin faham. Ustaz. Tiup dia dengan angin ilmu. Mula gelap. Tiup dia, terangkan dengan cahaya ilmu. Banyak kali belajar. Belajar je terus. Ustaz. Dan caranya kita boleh faham. Sungguh-sungguh lah sikit. Allah bagi faham.
Tinggalkan benda lain. Allahumma Jangan salli. dengar sambil basuh kain. Jangan. Ini benda sangat penting. Sambil baring. Sambil baring, basuh kain. Sambil jogging. Apa belajar sambil jogging? Ada tu dulu kita masuk sekolah sambil jogging. Cikgu ajar cikgu. Apa cikgu cakap? Okey. Apa cikgu tu cakap? Sambil jogging. Buat 3 dan 1 kan? Oi, dahsyat. Imam Syafi'i pun belajar duduk depan guru. Dia boleh belajar sambil jogging. Kau nak belajar ke kau nak jogging? Yang tu bukan kelabu asap. Pilih. Kelabu tai anjing. Itu bukan kelabu asap. Itu kelabu tai kucing. Tak ada apa-apa. Busuk lagi dapat lagi. Tinggal dulu pukul 9 kang pergilah jogging tu insan. Tak apa. Tunggu perhatian tau. This is the most important part of Tauhid. Betul. Kita nak belajar moga Allah beri kita faham lah. Bila kita boleh faham pada agama, Doakan kami semua Ustaz. mudah-mudahan. Tapi kita ada kesubuhan. Ya, InsyaAllah Ustaz. Regardless lah apa kita buat. What you do to live or survive. Kita pegawai ke, kita pencen ke, kita dari nenek ke, kita jadi anak ke, kita jadi suami ke, jadi isteri ke. Apa saja peranan kita dalam muka bumi ni. Agama kita pegang sungguh-sungguh. Kenapa? Ini yang kita buat mati nanti. Ini yang selamat kita insyaAllah dengan rahmat Allah. Okey. Cukup. Kata-kata macam mana? Boleh faham ke tak berat sangat ni? Bab ni. InsyaAllah Ustaz. Menarik Ustaz, menarik. Pertama menarik. InsyaAllah. Dia memang menarik. Tahu ini memang menarik. Dia cari hati kita untuk kenal pencipta. Allah nak kenalkan diri dia. Ini belum masuk lagi sifat 20 panjang lagi perjalanan ni. Nanti belum ni kita belajar hukum, wajib usuli, wajib syar'i, dia ada pula pembahagian dia. Dan kita sama dalam ni, lepas tu baca dulu, baru pergi belajar. Jadi dah baca, dah dapat sikit. Nanti bila belajar, menerima perkongsian, dapat lagi sikit. InsyaAllah, dengan rahmat Allah, Allah takkan sisihkan usaha kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Terima kasih pengajar kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله